Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa atisami illa billah alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suami dan pimpinan rakan-rakan yang hadir, saya terima kasih. Lama tak sampai di Selangor, Kuala Perlis ni, kena laksa Kuala Perlis sikit, kena ikan bakar sikit, kena semangat lebih hari ni. Lagu tadi tu lagu oleh Ultimate, kena yang Ultimate kan? Lagu dia. Jadi kita jadikan lagu kempen sebab dia tak kata kat siapa-siapa. Dia kata siapa yang sokong penyamun, duit kau aku, semua kau sapu. Kau tak faham lagi, memang jahil merakap. Baik, kita dengar tadi beberapa ucapan tokoh-tokoh muda kita, Adam, tokoh wanita yang menyampaikan ya, pandangan tentang perlunya perubahan. Kita teruskan memang isu minta perubahan ni ya. Dan kena jelas, saya pesan kalau kawan-kawan saya, anak-anak dan adik-adik kita, jangan kita fitnah. Baru ni Menteri Agama pun dia buat kempen, jangan fitnah. Saya pun setuju, tapi dia kata jangan fitnah di media sosial. Saya nak tambah, fitnah tak boleh di fitnah sosial ke, ceramah ke, apa pun tak boleh. Baik, tapi dia kena pesan juga, parti dia pun tak boleh fitnah. Jangan habang orang. Saya bagi satu contoh. Sahabat saya Ustaz Hadi Awang, dia Presiden PAS. Beberapa tahun lalu dia tulis dalam bahasa Arab, hantar ke seluruh dunia Arab, Anwar Ibrahim ni ahli satu pakatan Yahudi yang menentang Islam, kumpulan Freemason. Saya kata apa jadi kawan ni pula ni? Dari mana dia dapat? Saya nak gaduh, nak saman, saya tak naklah sebab dia dikawal. Tak apalah beza politik. Dia jadi duta khas, orang besar tu tak apalah. Tapi tak payahlah fitnah macam tu. Ya. Dan bila kita cabar, ni surat dia. Hantar kepada semua tokoh-tokoh Islam sedunia. Nasib baik saya ni betaklah sampai nak kata hebat macam dia, tak lah. Tapi orang-orang macam Syekh Yusuf Qaradawi itu tak boleh mudah terima. Syekh Yusuf Qaradawi ulama besar. Jadi dia sebut di situ Anwar bukan dia penyokong, ahli Freemason Yahudi. Kemudian saya pun Google Anwar Ibrahim mana. Saya cari-cari, tu dia, nampak ni yang gemuk sebelah tu, jumpa besar tu, boleh nampak di Kanada. Jadi mata sahabat saya ni dah rabun. Mungkin dia ingat tu saya tu, tak boleh berbesar gambar tu. Hampa ni koman boleh? Tak boleh, okey. Ni pegang. Yang tu yang besar tu, Anwar Ibrahim dari Kanada. Ni apa? Jadi bila saya jawab dia, tak apa, boleh jadi Ustaz Hadi tersilap, apa, kita maafkan. Saya Mahathir, saya maaf, Ustaz Hadi dia kata tak boleh maaf kot. Baik, tapi kalau kita ini seorang Muslim yang baik, apa yang kita lakukan? Dah tahu silap, minta maaf tak? Harus minta maaf. Ada yang minta maaf sampai hari ini tak minta maaf. Jadi saya nak nasihat Menteri Agama, Ustaz Turik, kawan saya juga. Saya nak beritahu nasihat Presiden kamu, kalau kamu berani. Kalau tak berani, jangan bicara soal perjuangan. Ya, jangan duk marah orang kampung je. Mereka bagi tahu kami dah siasat Anwar bukan. Ni Anwar Ibrahim lain. Gemuk gedempol bunyinya.
Baik. Jadi saya nak tunjuk contoh. Jadi bukan nak kata manusia ni tak semestinya kita ukur dari pakaiannya, dari serbannya atau dari janggutnya atau dari patinya, tapi dari segi akhlak dan amalnya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya, kita bicara dan kita amalkan, bukan dari segi percakapannya, dari segi amalnya. Amal itu yang disebut syakhsiyah, akhlak yang baik. Ya, jadi itu saya nak sebut. Saya tak mau gaduh dengan Pai. Saya nak bagi contoh saja. Enggak sama Pak apa yang dibicara dengan apa yang dikerjakan. Jangan ni tak, Allahu Akbar, tak, memang betul. Ni apa yang bangang sangat ni? Betul-betul, tak betul lah. Saya sebab tu kalau cakap Ustaz Hadi, saya anggap dia sahabat saya juga lagi. Saya tak mau, sebab tu saya boleh saman. Kalau saya saman, berapa ratus ribu garanti dapat dah. Dia tak nak. Ya. Tapi saya tak saman sebab apa? Tak payahlah bergaduh. Ya. Jadi ada insaf, nahi. Ada minta maaf, nahi, kabi nahi. Baik. Tak ada. Yang orang perli tak tahu makna. Nahi kabi nahi ini tidak, sama sekali tidak. Okey, baik. Jadi saya nak mula dengan itu, dengan menyatakan sebab itu dalam Islam ini kita dengar, kita belajar, kita boleh soal. Jangan terima begitu saja. Ni malam ni dengar saya berucap. Okey? Atau tadi Adam, Fadlina sebelumnya, atau Amin. Tak payah terima 100%. Kalau tengok betul tak betul. Ini kita dilatih. Ada orang kata Anwar tak layak jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dia bukan parti Melayu, dia parti pelbagai kaum. Kata sahabat lama saya dulu, Mahathir. Baik. Tak mana yang saya tak Melayunya? Sebab perjuangan bahasa, perjuangan Islam, hak kesemuan Melayu, raja-raja Melayu, semua saya terima. Ya. Tetapi ahli parti saya ada yang bukan Melayu. Apa dia berganggu saya? Dia cabar agama? Tak ada. Dia apa yang masalah nak bergaduh dengan dia? Martabatkan Islam, saya tak ada tolak ansur. Ya. Ini harus menjadi bahan pemikiran kita. Pergi mana-mana ni, dia gambarkan DAP ni macam jin afrit. Ya. Dan orang kita bayar. Saya kenal. Saya kerja dengan Karpal Singh dulu, Lim Kit Siang. Sekarang ni dengan Anthony Locke. Saya nak tanya, kalau dia salah bagi tahu. Tapi apakah berani dia cabar soal-soal prinsip agama? Dan di bawah ada lah. Kalau kira bawah, PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional Pulau Pinang minta diwujudkan kasino judi. Saya tak salahkan Pai. Pasal apa bila ada satu tindakan di bawah kita ini, semua salah kita. Macam dulu semua salah Anwar. Bola, kalah bola, Anwar juga salah. Ini apa? Jadi sebab itu saya kata kita kena belajar untuk nilai. Orang politik ni banyak juga pandai bercakap, ya. Dan pandai pula kadang-kadang janji. Dia bilang berapa kali dah orang Kuala Perlis, kita akan selesai ni masalah nelayan Kuala Perlis. Ya, macam tangan lagi. Balik macam tu lah juga. Betul tak saya kata? Betul ya, faham Budi macam tu juga. Baik. Jadi kita kena uji. Oh, kita tahu Anwar, you boleh cakap tapi belum tentu. Tapi saya nak kata ada dalam hal tertentu saya berani cakap kerana saya lalui. Saudara Amin sebut tadi, saya timbalan Perdana Menteri Kewangan, dapat telefon daripada Ketua Menteri Sabah Tun Sakaran Dandai. Ya Amat Muhammad, ya, saya baru luluskan mesyuarat jemaah menteri Sabah, baru meluluskan balak untuk ayahanda Datuk Haji Ibrahim. Oh, dia kata tanah apa? Dia minta. Oh tak, sebab dia layak. Saya kata pasal apa bagi? Karena kita kenang jasa dia, dan kita kenang jasa Datuk Sri Anwar. Dan lagi pun pemimpin-pemimpin lain semua kita pakai bagi.
Baik. Saya kata, jadi kita dah luluskan. Saya kata, saya tak boleh. Sebab saya timbal Perdana Menteri, saya Menteri Kewangan. Saya bercakap di Sanglang, saya bercakap di Corok Tukun, saya bercakap di Kapit, di Manik Urai. Kita berjuang untuk rakyat. Tidak akan salah guna mengambil tanah rakyat. Tak tahu, aku Menteri Kedah dua rakyat. Saya tak kata bahasa macam tu, tapi saya kata, Tun tak boleh. Dia kata, jangan Tok Seri, kami ikhlas kenang jasa Datuk Seri kepada negara, jadi bagi kepada ayah. Saya kata, Tun, saya arahkan Tun batalkan segera kelulusan itu. Dia tak berani. Saya ambil surat, saya tulis tangan Yang Amat Muhammad Tun, masa itu Datuk Seri sekarang Dandai, Ketua Menteri Sabah. Saya dengan ini mengarahkan Datuk Seri membatalkan segala kelulusan itu. Alhamdulillah dibatalkan. Silap saya apa? Saya tak bagi tahu ke ayah saya. Ya, saya kata, bagilah tahu sepatah, jangan ngaku bahan langgar. Oh, jadi saya dah minta ampun, selesailah. Tapi saya nak bagi tahu, saya nak tanya, ada tak menteri UMNO ke PAS yang berani buat macam tu? Ya. Saya nak tanya betul-betul. Dia kata, bukan dia minta, orang dah bagi anugerah. Saya kata, orang kampung, orang miskin nak dapat sekangkang tanah, nak hidup pun susah. Orang-orang besar dapat tanah, balak sana sini, baik Sabah atau Sarawak atau Kelantan atau Terengganu atau Kedah. Ya. Jadi kita kena ingat. Sebab tu saya kata tak mudah. Itu soal tanah. Sebab itu Tok Guru Ning Aziz marhum pernah sebut dalam ucapan dia di Macang, saya ingat. Dia kata, tulisan Anwar ni, ya, dia dah jadi Menteri Kewangan, nanti malam Perdana Menteri. Dia membenci sangat dekat dia, tak bagi ni sebab dia tak ambil PTK Jaya kontrak tanah, dia tak ambil. Tugu Ni Aziz tu saya, walaupun dia pas saya keadilan, tang tu dia tak berganjap. Bezalah dengan sebahagian daripada penyokong-penyokong, kerana dia hanya walak, tak fikir sama sekali. Baik, saya nak bagi satu contoh baru. Nama saya Anwar Ibrahim, janganlah silap orang. Saya sekarang Ketua Pembangkang. Lama ada Ketua Pembangkang bagi dah Perdana Menteri pula sekali. Hampa ni pun tak pakai. Baik, bila sebagai Ketua Pembangkang, kerajaan Mael, Perdana Menteri Mael ni, dia majoriti 3-4 duk goyang, berkelahi pula. Tan Sri Muhyiddin kata, kamu Mael, Perdana Menteri gagal. Jawab Mael pula, yang gagal itu kamu, Tan Sri Muhyiddin. Anwar kata, hampa dua-dua gagal. Baik, tapi Perdana Menteri Ismail panggil saya, dia kata, runding belanjawan, kami nak minta Pembangkang sokong. Saya kata, sokong boleh dengan syarat. Nombor 1, bagi 10 bilion ringgit tambahan kepada rakyat miskin masa Covid. Bagi 40 bilion ringgit tambahan untuk kemudahan perubatan dalam masa Covid. Dia kata setuju, maka kita sokong. Dia buat senang hati, panggil saya, bagi surat, ni surat. Saya pun buat balik surat bahawa Datuk Seri Anwar diiktiraf Ketua Pembangkang bertaraf menteri, dan dapat allowance yang sekian. Allowance bulanan 14,000, allowance kerajaan 12,000, allowance baju musim sejuk 4,000. Kereta percuma 2, satu kereta rasmi, satu kereta peribadi untuk rasmi. Siapa tak faham, tapi 2 kereta. Campur-campur dan 50,000 lebih. Jadi saya beritahu dekat dia, terima kasih kerana iktiraf pendudukan Ketua Pembangkang, tapi saya tak boleh terima allowance 50,000. Saya tolak. Sebab saya kata, saya nak mai Kuala Perlis ni ke kawasan nelayan ni, kampung-kampung miskin ni. Saya nak kata, berjuang tuan-tuan dan puan-puan. Allowance saya RM50,000 sebulan.
kita pirah hang pun penyangak sopa juga. Tahu orang Kuala Perlis mulut boleh tahan ke? Tak kata mana ni pun saya tahu. Baik. Ya, jadi saya tak sampai hati macam mana orang tengah susah, menganggur ramai, bukan saja orang keluar sekolah SPM menganggur, yang keluar universiti menganggur pun ramai. Kalau dapat gaji pun lebih kurang aja, tak naik-naik. Jadi adakah manusia macam saya tak ada hati perut ke? Dah cukup allowance di parlimen, cukup lah, dah nak ambil lagi 50,000. Jadi saya tolak. Balik rumah saya jumpa Aizah. Abang tadi jumpa Mak mana? Mak Perdana Menteri lah. Baik, dia kata apa? Dia iktiraf jawatan ketua menteri, dan dia ketua pembangkang, dan dia umpamanya nak bagi allowance tetap RM50,000 sebulan. Jadi abang kata apa? Tak boleh Zah. Jadi abang kata saya tak boleh terima. Itu Azizah kata apa? Alhamdulillah abang. Amboi. Itu dia. Kalau bini orang lain saya tak mahu abang, siapa? Ambil abang. Belian pun tak ada. Dah keluar penjara aku menangis hari-hari. Belian tak bagi. Rantai pun rantai lama benar. Kalau bini orang lain, bini saya ni tak ada, dia kata Alhamdulillah, itu keputusan yang baik. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Itu dia ustazah kata, saya tambah lebih itu. Jadi ini ujian dia. Baik, saya nak tanya pula, tambah orang lain yang pakai kepiah tinggi, pakai baju Melayu, yang pakai kot, yang pakai serban jubah, dia mana tolak tak? Aku dah tahu orang Kuala Perlis mulut macam mana. Bukan tiga tobat lahum. Itu dia. Lama saya tak dengar dia untuk keluar, ada dengar dia. Pak Dina dia tak faham apa dia tobat lahum, orang kita ngomong sini je. Baik. Jadi Ustaz, sebab tu saya kata kita boleh dengar ni tambah dekat pilihan raya lagi, semua orang datang bagi ceramah, bercakap gitu, janji sana maki sini. Saya tak. Saya jawab pasal yang tadi. Sebab apa? Sebab saya jawab? Sebab saya dituduh dan difitnah. Sampai sekarang belum ada minta maaf. Walaupun Menteri Agama minta, kata jangan fitnah, kempen pula jangan fitnah. Itu contoh. Baik. Apa yang berlaku? Kerajaan Pakatan Harapan rosak. Memang ada kelemahan, saya tak pertahan. Sebab Perdana Menteri masa tu Tun Mahathir, dia bukan orang bawa reform, tapi yang betul-betul. Apa dia yang betul? Tengok cabutan judi ekor. Bukan judi ekor, cabutan judi ekor. Judi tak ada kepala. Mana aku tahu, tanya orang Kuala Perlis. Baik. Masa Barisan Nasional UMNO ni hidup Melayu. Berapa kali cabutan? 22 kali. Baik. Masa Pakatan Harapan kita bincang keadilan, amanah dan DAP, macam mana nak kontrol perjudian yang berlebih ni. Maka setuju kita kurang, jadi daripada 22 kali jadi 8 kali sahaja. Baik, menang Perikatan Nasional, hidup Melayu UMNO, Allahu Akbar. Berapa kali judi? 22 kali. Baik. Tanya, dia main ceramah, tanya. Dia nanti jawab apa? Kita sebenarnya telah bercakap dalam jemaah menteri, tapi mereka tak dengar. Ni DAP bercakap pun kita dengar. Kita bercakap, DAP menteri Kewangan dia dengar. Yang kamu bercakap ni, yang perintah sekarang ni parti apa? Parti Melayu dengan parti Islam. Tapi judi double, not double, 3 times. 3 times. Yet times 3. Ayo kalau boleh. Jadi itu kenyataannya. Baik. Sebab tu saya kata, jangan kita terpukau dengan slogan nak tegak negara Islam, judi kita tambah. Saya 8 tahun Menteri Kewangan, saya tak tambah judi. Yang ni baru tak sampai setahun, 6 bulan naik daripada 8 kali jadi 22 kali.
Tapi kalau slogan kita ni jahil, tak ada iman, tak ada moral, semua balun kita tengah-tengah mati. Jadi ini saya nak minta fikir. Jadi ini masalah dia. Baik. Jadi kalau ditanya pula, sebab apa kita datang bagi penerangan? Sebab apa kita minta Surah Amin di Kanga diberi peluang untuk teruskan khidmat dia? Sebab apa kita minta kawasan-kawasan jabatan negeri yang menang dan yang kalah dulu kita bangkitkan semula dalam Pakatan Harapan? Sebab kita nak bawa perubahan. Ini sudah kita tengok di parlimen ke? Bukanlah saya nak kata saya je. Saya ni hidup memang nasib nasib dah keluar masuk penjara. Berapa tahun? Hampir 11 tahun masuk keluar penjara. Naya lah betul-betul aku ni. Baik. Sejak apa kes pertama saya masuk penjara? Kes orang baling miskin. Kes petani miskin. Anak-anak muda tak tahu lagi masa tu. Tak ada yang belum lahir lagi. Tapi saya dimasukkan penjara sebab saya sokong rakyat miskin baling sik kerana harga getah jatuh daripada terkedarah tak cukup. Tu baru dia faham. Ya, jadi apa yang kita buat? Kita kata kerajaan ambil tahulah sikit. Jawapan kerajaan, ini kerana pasaran antarabangsa. Apa lebar. Daripada dulu sampai lah jawab macam tu juga. Betul? Orang kita Anwar cakap kasang. Yang apa humban orang masuk penjara tak kasang. Lesing. Baik. Masa tu menteri jawab apa? Stok penimbal di New York itulah menyebabkan harga getah jatuh. Baik. Jadi kita lawan, kita kata kerajaan ambil lah, bagilah makanan, bagilah allowance daripada hidup. Bukan nak jadi kaya, bukan nak repair rumah dah, nak menterkedarah bagi anak pinak dia hidup dengan sihat. Jadi oleh kerana saya cakap banyak, orang berimpun gap masuk 2 tahun. Dah pandai cakap kan, duduk dia diam. Duk kita tengok langit. Baik. Tapi pasal baru ni kawan saya seorang lagi masuk Kajang. Kawan kita, kawan-kawan. Masa lawan kawan. Masuk tentu dia hantar baru ni ke pusat rehab, pemulihan lepas sakit ni di Ceras. Yang dorang Anwar kata, apa Anwar pun pergi situ. Tengok dia Anwar mau boleh pergi. Pasal apa Anwar special? Nak pasal Abang Najib tak boleh? Baik, saya nak jawab. Boleh Najib nak pergi. Duduk dalam penjara 10 tahun, atau orang pergi situ. Aku duduk 10 tahun kurungan seorang diri. Faham tak? Berkawan dengan cicak, dengan lipas, dengan nyamuk. Assalamualaikum, jangan nak buat naya aku. Ni dah saya tak, kalau ada sakit dengar saya beza. Adam dan dia pengoi, dia orang muda. Saya kalau dia sakit bagi ubat, bagi perubatan yang baik. Mudah-mudahan dia insaf lain kali dia fikir, kalau aku susah macam ni dapat ubat, macam mana lah orang kampung lain dah dapat. Kalau ada lagu tu, mudah-mudahan Allah bagi keinsafan. Tetapi saya nak bagi tahu pasal apa kerajaan kemudian hantar saya pergi rehab. Saya ada pembedahan di bau. Bedah ni bau aja, bedah tu lah, bedah. Bukan tenyeh, belah. Jadi masa tu nak angkat ni tak boleh ni. Jadi reformasi macam tu ya. Tapi lepas pada tu, nasib baik saya keluar 2018. Presiden Erdogan, sahabat saya, yang tu baru sahabat sejati, dia panggil saya, dia tanya, dia nak balik? No, we check dulu. Dengan pinggang you pun tak berapa kuat ni, tulang tu dia bedah, back check. Bila check, ni masa dia pergi di hospital tengok saya, yang tu Yusuf Khardawi, tu Syekh Ranusi. Jadi Erdogan kata kat saya, duduk sini, dia hantar ke hospital terbaik di Istanbul. Dia
belah pula sikit belakang, dia bubuh sini, dia bubuh besi titanium dalam ni. Jadi saya jangan main-main tau. Besi sini, abang berani main tak? Jadi, dan dia main ke hospital 4 kali dia dengan isteri dia, tengok saya perhati baik. Jadi saya nak sebut, baik, Najib kalau nak pergi ada alasan. Saya pergi begitu, bukan sebab selepas 10 tahun dia bawa, tak. Lepas saya ada pembedahan, major surgery, barulah bawa ke rehab. Itu saya nak cerita, nak penjelasan. Tapi kalau mereka doktor kata Najib nak dia, saya tak mau campur bab tu. Kalau doktor kata dia sakit, okey, bagi. Kalau dia kata nyamuk banyak, nak spray ubat nyamuk, saya tak ada masalah. Pasal saya tahu seksanya hidup dengan nyamuk dia mengiang-ngiang dengan kita. Baik. Jadi ini saya nak sebut tentang masalah perubatan dia. Tak apa, saya tak mau sebut pasal hudud 355 ni. Sebab mungkin malam esok di Kedah lah saya cerita bab tu. Ringgit kita jatuh, ekonomi kita tu. Saya nak kata pandai sangat dah, tapi saya Menteri Kewangan 8 tahun dan dunia iktiraf. Dunia kata masa itu di antara Menteri Kewangan yang terbaik. Tak apalah saya tak pandai sangat apa, tapi saya bolehlah sikit. Dan di dunia saya pengurusi jawatankuasa pembangunan Bank Dunia dan IMF sedunia. Saya pengurusi. Baik. Pandai tu masuk penjara tu. Pandai sangat. Dia kata dia ni semua di dunia sana dunia sini tak boleh gaya ni. Baik-baik ngaku menghudum. Boom, saya kenal dulu. Tak apa kita fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita serah pada Allah. Allah kasih kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Baik. Tetapi sekarang ini teruk, ekonomi merudum, ringgit jatuh. Menteri Kewangan jawab apa? Tidak harus mengusingkan kita kerana ringgit negeri lain pun jatuh juga. Ni apa punya Menteri Kewangan ni? Masa di parlimen memang saya serang dia betul-betul. Dia ni pengurus bank, gaji 8 juta 9 juta setahun. Bila jadi Menteri Kewangan, bukan dia nak jaga rakyat ni pinjam bank ni, dia jaga bank. Oh sikit nanti bank kata apa, nanti bank kata apa. Hang ni Menteri bank ke? Menteri rakyat? Ya betul. Saya tanya ni orang yang dalam UMNO PAS Bersatu ni, ya, tak boleh bercakap bab ni. Sebab hampa diamlah yang jadi negara ni jadi rosak macam ni. Sebab hampa sengap sunyilah, maka nasib petani nelayan macam ni tak terbela. Apa ingat dengan RM200, RM300 sebulan selesai? Sampai bila hidup kita macam tu? Negeri merdeka, negeri kaya, sumber hasilnya semua ada, tetapi nasib rakyat, oh iyalah betul kita ada makan, ya. Susah sikit bagi dekat pilihan raya tambah RM100 lagi. Kita pun ya yang berhormat, jangan bimbang, pasang bendera mak kata apa. Saya terima kasih kerana Barisan Nasional sambut saya dengan bendera. Dia pasila. Dia ingat saya ni timbalan Presiden UMNO macam dulu lagi. Dah. Hampa dengar Ustaz, aku lawan UMNO tu tak? Dah ni. Jangan silap. Nak pujuk terlambat lah. Jadi ini kenyataan dia. Mana boleh menteri jawab tak ada apa-apa? Pasal apa harga makanan naik? Pasal apa harga ayam naik? Sebab bahan makanan dia tahunya naik. Sebab apa naik? Ringgit jatuh. Awak yang buta tuli sangat ni pasal apa? Jawab macam rakyat bodoh. Saya marah sebab apa? Dia ingat rakyat ni bodoh, boleh permainkan. Sebab harga barang naik di antaranya kerana kita import barang makanan. Bila kita import, barangnya naik, ya. Kalau ikan, harga pukat naik. Semua harga yang mana yang diperlukan itu kita import. Ikan betul tak payah import dari dalam laut. Minyak naik. Jadi sebab itu harga naik. Dia jawab tak ada kesan. Dia tak tahu. Sebab itu nak pilih kerajaan, mesti pilih kerajaan yang faham derita rakyat.
Jangan pilih pimpinan yang tak peduli nasib rakyat. So, saudara, memang saya tahu tak mudah. Saudara ada biasa dengan UMNO 60 tahun, biasa dengan PAS 60 tahun. Ingin mari keadilan mana kita tahu lagi. Pakat Pelayanan Pakatan Harapan, ada Cina pula, ada India pula. Ya, tapi yang pimpin kita, dasar kita jelaskan sama-sama. So, saya ingat saudara, saya dah masuk penjara dekat 11 tahun, jadi pecacai orang ke? Boleh beli dengan 1-2 juta ringgit ke? 10 juta ke? 100 juta? Kalau saya boleh beli, daripada dulu dah saya selamat. Kalau boleh beli, ikutlah pada mana. Tak boleh, saudara. Saudara kena tengok. Sebab tu saya tengok dalam barisan pimpinan kita, ni yang muda-muda macam Dipolih Amin, tadi Nurul Izzah, Rafizi, Fadlina, Adab. Ini barisan kedua yang baru yang kita nak naikkan. Orang-orang yang kita percaya boleh ganti, generasi baru yang boleh bersama-sama bawa perubahan. Bukan sekedar duit. Dia bukan minta allowance. Kerja khidmat kerana keyakinan tentang perjuangan ini. Jadi saya harap saudara jangan pandang mudah bab ini. Bolehkah kita jawab harga ringgit jatuh tak ada apa-apa kesan? Semua orang tahu. Tanya pakar ekonomi mana pun di dunia, dia tahu dia masalah. Tetapi dia berani jawab begitu kerana dia tahu dia nak permainkan, dia anggap dia rakyat boleh diperbodohkan. Ini orang besar-besar toke-toke ni, saya tak pandang mereka. Tak peduli anak boleh apa-apa. Menyampah aku betul-betul tengok perangai ni. Bila bercakap Melayu, hidup Melayu, ketuanan Melayu, tapi kamu perbodohkan orang Melayu. Jangan kita diperbodohkan. Kita baru disambut merdeka 31 Ogos, Hari Malaysia 16 September. Untuk apa? Bapak-bapak, ibu-ibu kita perjuang kemerdekaan di Perlis sampai ke Sabah, bekerja, gadai rantai, bagi cincin, bagi wang ringgit. Orang mana? Orang miskin. Untuk apa? Menolak Inggeris. Tak mau negara yang dijajah, mau bahasa sendiri, mau agama Islam dimartabatkan, mau pemimpin kita yang diangkat, bukan pemimpin penjajah Inggeris. Tak mau khazanah kita, tanah kita, bijih kita, masa itu getah kita, bala kita dicuri, dibawa untuk kayakan Queen Elizabeth dan keturunan dia dululah. Itu sebab kita merdeka. Kita merdeka bukan nak diganti oleh orang Melayu, muka Melayu, warna sawo matang, perangai macam orang putih, ada kuasa, kayakan diri mereka. Bagi tahu saya, mana pemimpin kita sekarang dan mantan pemimpin kita yang tak kaya, ada puluh juta dan ratus juta. Bagi tahu sekejap. Saya tak kira parti apa, pemimpin kau puluh juta ringgit, dan orang miskin masih sokong dan cium tangan mereka. Saudara, kita mungkin miskin harta benda, tapi kita tak miskin maruah, tak miskin akhlak. Ini yang pernah disebut oleh pendeta Za'ba. Ingat Za'ba, Zainal Abidin Ahmad. Apa Za'ba kata? Miskin harta benda, jangan miskin ilmu, jangan miskin budi pekerti. Masa itu tak sebut akal budi, budi pekerti. Dia sebut miskin. Jadi kita, bila saya seru pada saudara untuk bangkitkan kesedaran ini, untuk bebaskan negara kita, biar betul-betul merdeka, pilih di kalangan kita yang jaga kepentingan rakyat. Pilih pemimpin yang tak memperkayakan diri mereka. Fitnah. Saya bawa di parlimen, saya tanya Ismail, daripada zaman Najib sampai Mail, saya duduk bangkit. Panama Papers, Global Financial Integrity, dan selepas itu Pandora Papers. Apa datang paper ni? Paper ni maknanya wang dalam negara dicuri oleh pemimpin-pemimpin, dibawa keluar, disimpan di pusat wang
luar pesisir. Okey. Di mana? Pelbagai tempat, Cayman Islands dan lain-lain. Mana saya tahu laporan dia keluar. Apa dia kata? Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan, akaun ratus juta seorang tu ada. Saya kata Perdana Menteri, saya tak mau buat tuduhan, ada laporan. Semua yang Melayu-Melayu ini, yang kata mereka berjuang untuk rakyat, ada ratus juta ringgit di luar negara. Saya minta Perdana Menteri arah SPRM, arah LHDN, arah bank negara untuk siasat. Apa dia jawab? Ya. Apa jadi? Macam orang Perlis kata, ya tak ada titik. Lupa, saya ingat lagi. Adam tak tahu ayam tu. Ya tak ada titik ni kan, ya ada 2 titik di bawah. Bila bapak-bapak mak kita marah ni, ya, no, buat lagi, ya, ni ya tak ada titik ni, maknanya ya tapi tak jalan. Jadi inilah jawapan dia. Ambil tindakan, ya. Ada siasatan, tak ada titik. Jadi tak ada. Saudara, bolehkah kita sebagai negara, baik Melayu, baik Cina, baik India yang ada, atau Sikh, bolehkah? Can you allow our country dengan rakyat miskin begini ramai, pemimpin duk kutip ratus-ratus juta, siasat pun tidak, siasat pun tidak. Ini dia marah sangat. Jadi kita kena tahu, oh ni marah, anu hasut. Hasut apa? Kalau tak betul jawab. Saya bawa di parlimen. Sebab tu sekarang kalau bila bercakap di parlimen, saya bangkit tu, baik nelayan, petani, pekebun kecil, soal rasuah, soal laporan Pandora Papers, bila ada peluang saya tanya Perdana Menteri, dan selalu bila saya tanya dia jawab ya. Bila cek sekali, ya tak ada titik. Itu ya tu ada titik 2 bawah. Ya ada titik bawah 2 kan. Ya, jadi saya harap majlis ini kita menafaatkan. Ya. Betul saya datang untuk minta saudara bantu keadilan. Oh kata belum ahli, tak apa, jadi ahli. Tak mau jadi ahli, tak apa, tunggu sekejap. Kemudian Pakatan Harapan dengan Amanah dan DAP bagi peluang kali ini. Oh dia kata dah bagi dia 22 bulan. Iya, ada kebaikan, ada. Tapi kita kalah dengan fitnah. Macam tabung haji, yang fitnah ustaz. Dia sengaja, orang mana nak tahu, MOF, perbadanan, makna Menteri Kewangan diperbadankan, Menteri Kewangan Cina. Jadi bila tabung haji masuk MOF tu, dia kata tengok, bagi kat Cina. Kita pun iyalah. Ustaz ni pun kata, mana boleh, badan wang rakyat, wang umat Islam untuk bagi haji, bagi kat Cina. Kementerian Keuangan diperbadankan, itu maknanya wang yang dipegang oleh kerajaan. Benar sangat ni. Ya. Tak apa, yang tu dah dijelaskan. Mujahid Saman dan ustaz tu pun dah minta maaf, kalah dia. Kalah Saman. Ada minta maaf? Tak. Terima kasih. Masih luar. Baik. Jadi saya nak minta supaya ada kesedaran. Kita tak ada wang macam UMNO dalam BN atau bersatu dalam Perikatan Nasional. Tak ada. Tengok, kita majlis macam ni dah paling baik dah dia. Paling baik. Nasib baiklah, alhamdulillah ya Allah, tak ada hujan. Ini paling baik kita. Kita boleh. So nak suruh saya cari duit banyak, puluh-puluh juta, ingat saya koman, boleh. Tapi jadi saya nak rasuah, saya tak mau. Ya. Saya nak janji nak buat projek-projek banyak-banyak macam orang buat, saya tak mau. Jadi kita buat setakat yang kita mampu. Kita buat perubahan ini. Baik. Jadi saya haraplah sebelum kita akhiri, ya, saya nak minta saudara ada kesedaran ini. Ya. Mesti cari pemimpin yang bela. Saya tak kata tak ada orang yang bela rakyat selain daripada keadilan. Ada.
Tapi ini isu pokok ni, yang hilang ratus-ratus juta pasal apa mulut kamu diam? Pasal apa kamu tak berani jaga? Kamu pegang amanah menteri, duta khas besar-besar. Pasal apa biar ratus-ratus juta itu dicuri? Kemudian bila tanya, ni Cina, rasuah Cina. Apa dia ni? Rasuah-rasuah lah. Cina rasuah tangkap, Melayu rasuah tangkap. Itu patut baru prinsip agama. Apa beza Islam dengan jahiliah sebelumnya itu? Jahiliah itu dia ikut undang-undang, dia ikut kaum, dia ikut kabilah. Islam tetapkan satu prinsip. Salah, curi. Orang Islam curi, dihukum. Orang bukan Islam curi, dihukum. Tapi sekarang ni dipermainkan soal agama. Dan kita ni seolah-olah jual agama. Ya. Azizah tu, bila soal 355, Ketua PAS Padang Serai, tapi yang ni saya nak jawab esok. Jaga, kata kat bini aku. Saya ada besi, ingat Dia kata Azizah ni patut tanam di jarak Cina sebab tak mau sokong 355 Islam. Satu penipuan. Ya. 355 bukan hudud. Ya. Dan keduanya, kita buat kenyataan, bentanglah. Bahaslah dulu. Jangan ingat kamu draft tu kamu dah 100% betul. Tanya pakar-pakar dia. Ini bagi contoh dia tanya ni, tak apalah, saya jawab esok. 355 pasal panjang sikit. Baik. Itu adalah undang-undang. Tapi tengok cara dia. Terus senang-senang. Aizah tak sokong. Kita jangan-jangan kita nak tanam dia jarak Cina. Ni apa jenis politik? Ini orang agama. Pakai serban. Bersyarah. Dan orang yang tak tahu dia ikut nak bahas tak berani. Dia kalau Allah Ta'ala fil kitabum mubin, mampu nak jawab tak boleh lah. Jadi lepas begitu. Rosak pemikiran. Tapi bila yang ratus juta curi, tak kata apa. Ni yang judi tambah daripada 8, 22, dia pula. Inilah keadaan yang berlaku sekarang. Jadi sekarang saudara, yang hadir ni ramai malam ni. Dengar apa? Yang ni last ni dengar betul-betul. Sebab kencana kita nak menang. Ya. Ni yang ramai ni belakang. Nampak belakang? Nampak tak apa? Baik. Jadi saya minta semua ni, saya malam ni mana yang ambil video mana? Ni. Jangan ambil muka saya, ambil depa semua. Kiri kanan semua keliling. Tunjuk belakang. Yang belakang semua, kiri kanan semua gambar. Muka aku berjenuh orang tengok. Sana. Yang belakang, yang kat tangan tu, baju merah. Nampak? Ini lagi belah kanan. Okey, cover semua. Sikit lagi ni, sini. Kakak yang tudung tu. Baik. Yang baju merah biru putih. Okey, baik. Jadi semua dah masuk nama. Baik. Saya malam ni saya nak istihar. Semua yang hadir dan ambil gambar tadi tu, semua saya nak angkat menjadi pegawai penerangan pilihan raya keadilan kali ini. Boleh? Betul? Baik. Kalau esok polis ke special branch katanya, siapa lantik kamu di kempen ni? Saya kata Anwar lantik. Mana bukti? Tengok video. Semua nanti. Tapi syaratnya seorang kena cari dalam tempoh sebulan 10 penyokong. Boleh? Yang belakang boleh kan 10 orang? Tak boleh, malu aku ya. Jadi saya minta maaf lah ya. Lama tak main kelih ni. Saya juga tersentuh jugalah ya. Perasaan tengok. Dan bagus juga tadi saya keliling beberapa kawasan, tengok, jumpa rakyat. Dan saya tersentuh juga sebab bila makan dari ikan bakar tu, semua nampak baik tu, si main bila ambil gambar gitu gini. Saya pun rasa seronok juga. Jadi ada kemesraan, kasih sayang tu ada. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada kawan-kawan. Dan yang tadi semua yang dilantik tadi ni ya. Dan
Amin masuk dalam Facebook orang-orang yang dilantik oleh Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, sebagai pegawai penerangan pilihan raya itu disertakan. Jadi dia ambil gambar semua sekali tadi. Ada ni? Jangan terlepas itu dua. Baik, terima kasih. Dan semua yang ada tengok, orang Melayu ramai, Cina ada, Siam pun ada. Tadi ada kawan saya Siam, dia kata, Anwar sebut, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak Iban, anak Kelantan. Dia kata, tu Sri tak pernah sebut anak Siam. Jadi malam ni saya tambah, anak Cina, anak Melayu, anak Siam juga anak saya. Okay. Terima kasih. Jadi, jangan putus doa. Doa itu senjata kita. Kita boleh ikhtiar, kita boleh ceramah, jangan fitnah. Ada tuduhan, kalau mereka nak jawab silakan, tak payah fitnah. Kerana zaman pilihan raya ini zaman fitnah, kena jaga ya, jangan. Tetapi kita kena kerja dan kena yakin. Ada orang kata susah kerana duit ni. Ingat, kalau dengar revolusi India, orang miskin pakai cawat ni boleh kalahkan tentera Inggeris, kuasa terbesar dunia pada masa itu. Vietnam boleh kalahkan Perancis dan Amerika Syarikat kemudian. Ini dengan semangat dan cita-cita rakyat. Kita kena yakin gitu apa ya. Terima kasih sekali lagi. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Terima kasih.